Okey, kita akan buat revision latihan pengukuhan apa bahagian insurans. Kita tengok kat sini kalau kamu tengok soalan dia antara berikut yang manakah bukan risiko. Dia nak bukan risiko yang boleh dihadapi oleh seorang murid. Murid, kamu faham murid? Jatuh tangga boleh? Boleh, ini Boleh. risiko. Nampak? Kemalangan jalan raya. Ini pun Boleh juga. risiko. Betul tak? Kan? Gagal dalam perasaan. Apa ni? Tak ada ke mana. Siapa nak bayar insurans? Kalau macam tu ramai nak fail. Kan? Kalau soalan macam ni naik, ni soalan yang kita panggil dia soalan logik. Kan? Hanya kalau kamu tak belajar insurans pun kamu tahu sebenarnya cerita dia. Hanya perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan apa? Risiko. Okay? Risiko ni maksudnya apa ni? Risiko adalah benda yang boleh memberikan kita kerugian. Yang boleh kita ganti rugikan dalam satu bentuk. Macam contoh kita boleh gantikan dalam bentuk kewangan lah. Betul tak? Kan? Gagal dalam exam mana boleh ganti kewangan. Kalau exam gagal dapat duit. Tak sono cerita dia kan. Betul tak? Honok aja tu. Oh, Gagal. seronok. Semua tak nak belajar. Semua nak fail. Kan? Tapi Pasti. kalau pergi sekolah dapat duit, ramai suka. Betul tak? Betul. Sampai awal je sebelum pukul 7, RM10. Oh. Kan? Lepas pukul 7, sebelum 7 suku, dapat RM2. Oh, berebut. Pukul 6 dah Cikgu kau beratur sekali lepas sekolah. dapat exam tu dapat 1,000 pula kan. Oh, Memang orang buat betul. betul lah. A, RM1,000. Kan? B, oh itu asyik. Okey, boleh faham kan? Nombor 2, nombor 1. Nombor 2, Oh. insurans hayat. Insurans hayat ni memberikan perlindungan kepada perubatan. Nah, Tak. tak. Hayat tak. Perubatan tak ada. Kemalangan jalan raya. Dia tak spesifik tau kemalangan. Dia bukan pasal kemalangan. Dia tak bagi insurans pasal kemalangan. Dia insurans pasal apa? Hayat, life. Life Nyawa. maksudnya dia lebih nyawa, iaitu kematian. Betul? Kan? Dia lebih pada kematian. Walaupun kemalangan ni mati juga. Tak, belum tentu. Yang ni. Insurans ni hanya memang spesifik kematian. Lagi apa lagi? Kecederaan. Kecederaan yang apa kita panggil kekal. Kan? Okay? Ya, cikgu. Kau kematian tu maksudnya dia insurans yang beli macam tubuh macam tu. Ini insurans hayat. Insurans hayat kita panggil life insurance ni. Life insurance ni maksudnya kalau contoh saya ambil insurans life insurance kan. Tiba-tiba saya sama ada kemalangan ataupun sakit meninggal. Nampak? Jadi ya waris saya akan dapatlah pampasan tu. Banyak juga dapat untuk menampung ganti rugi. Sebab apa? Saya merupakan sumber pendapatan keluarga. Nampak? Jadi kita ambil insurans tu untuk cover pendapatan keluarga yang saya kerja kan. Patutnya bolehlah sara hidup. Bila saya dah tak ada, siapa nak sara keluarga? Itu yang kita ambil untuk bayar insurans tu. Kalau jadi apa-apa, ada satu pampasan untuk ganti rugi kepada keluarga lah. Bukan ganti rugi kepada saya dah tak ada dah. Okay? Sama juga kalau contoh macam saya tiba-tiba sakit, lepas tu saya memang koma ke, kan, lumpuh ke, tak boleh buat kerja. Sama juga, dia life insurance akan cover juga dalam bidang tu. Boleh ni? Boleh. Okay. Soalan nombor 3 kejap. Saya tolak. Laptop saya dekat. Saya tak nampak. Saya sekarang ni laptop saya, walaupun dekat ni saya tak nampak laptop saya tulis apa. Antara berikut, yang manakah perlindungan oleh insurans? Ni kemalangan pula. Kemalangan diri tengok. Dia spesifik kat situ kan. Kerugian atau kerosakan enjin. Bila pula cerita ni kemalangan diri. Enjin tak ada kaitan. Sengaja kemalangan. Kan? Pembelanjaan perubatan. Tak boleh. Yang ini apa? Pembelanjaan perubatan. Dia lebih kepada apa? Insurans perubatan dan kesihatan lah. Insurans perubatan dan kesihatan. Contoh macam medical card kita ambil kan. C. Kerugian dalam perjalanan seperti kematian, kecacatan, kehilangan bagasi. Bukan. Ini apa? Dia siap hilang salin pasport kan tu. Semua ni insurans apa ni? Ini insurans perjalanan lah. Insurans perjalanan. Travel insurance. Travel insurance ni biasanya
kalau kita naik kapal terbang memang wajib ambil. Sebab tu kalau kita naik kapal terbang, beg hilang ke ada insurans tau. Beg salah pergi, contoh kita ambil nak pergi Kota Baru. Kan? Beg kita pergi Perlis. Satu je kacau cerita dia. Insurans ada cover. Okay? Kecederaan anggota badan. Kecacatan memang yang ni lah. Kalau yang lain bukan memang dia lah. Sebab hilang upaya atau meninggal dunia secara langsung. Ayat dia yang penting kat sini. Semua kamu tengok. Anggota badan, kecacatan, hilang upaya, meninggal ni dia macam life insurance. Macam insurans hayat, nampak? Cuma ekstra dia kat mana? Secara langsung daripada kemalangan. Hanya berlaku kalau accident saja. Accident saja insurans kemalangan diri cover. Dia lebih baik daripada insurans yang hayat tadi lah. Sebab apa? Dia memang spesifik terus. Kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya ni disebabkan oleh kemalangan. Yang ini yang kadang-kadang orang tak tahu juga. Nampak? Kan? Dia ambil insurans kereta motor. Tapi dia nak claim benda ni. Tak boleh lah. Insurans kereta motor, dia tak claim benda ni. Insurans kereta motor, kerugian dan kerosakan kenderaan berenjin. Nampak? Itu beza dia. Okay? Cuma kalau insurans kereta motor ni, insurans kenderaan ni, contoh kita langgar orang, kan? Bil perubatan orang yang kita langgar tu dia akan cover lah kalau kita ambil komprehensif. Kalau tidak, tak ada. Kita punya kecacatan, ubat sendiri. Kan? Hospital kerajaan ada. Okay? Nombor 4. Nombor 4 ni, merupakan faktor mempengaruhi premium insurans motor. Insurans motor kan? Kecuali. Ini senang kalau macam ni. Saya suka ni. Kan? Jenis polisi. Ya, ini ada jenis-jenis polisi kita. Apa jenis kita? Ada akta. Ada third party apa? Third party. Pihak ketiga. Pihak ketiga. Lepas tu pihak ketiga dan kebakaran dan kecurian. Dan last sekali adalah komprehensif. Ini paling besar sekali lah. Ini jenis polisi kita panggil dia. Okay. Capacity engine. Yes. Ini kena ikut lah. Lagi besar lagi banyak lah. Kan. Mempengaruhi premium insurans. Kena bayar insurans kita. Jenis kenderaan. Yes. Jenis kenderaan maksudnya apa? Sama ada kereta saloon ke, kereta biasa MPV ke, macam itulah jenis-jenis kenderaan dia. 4-wheel ke, lain. Okay. Jenama tak ada. Kau pakailah jenama apa pun, insurans sama je kalau capacity engine sama. Kan? Dia tak main. Okey, Mercedes lagi mahal. Tak boleh. Kan? Proton dengan Peru 2. Proton mahal, Peru 2 murah. Tak. Dia ikut apa? Capacity engine, jenis kenderaan, jenis polisi. Okey, ini untuk insurans. Apa ni? Kereta motor lah. Okey. Nombor 5. Apa yang dimasukkan dengan co-insurance? Apa dimasukkan dengan co-insurance? Okey, co-insurance. Pemegang polisi menanggung 20% daripada jumlah kerugian. Ini bukan. Kalau 80-20 ni kan. Pemegang polisi menanggung 20% daripada jumlah kerugian. Bukan. Okey, pemegang polisi membayar 20% daripada premium. Bukan. Ini co-insurance ni maksudnya yang sini 80-20 ni maksudnya nanti bila kita nak ambil hasil tu. Hasil je yang ni. Kita nak kita ambil jumlah kerugian. Jumlah kerugian. Okey. 80% yang besar ni kita dapat pemegang polisi. Kita dapat kerugian peratus dia. 20% ni kerugian. 20% lagi adalah kita kena bayar lah. Maksudnya kita kena bayar 20%. Yang ini jumlah kerugian. Menanggung 80% pada jumlah kerugian. Okey? Sekejap, macam mana saya cerita ni? Dia maksudnya macam ni lah. Co-insurance ni maksudnya kita tak dapat 100% lah.
Nampak? Apa-apa jadi, kita tak dapat 100%. Nampak? Nampak? Jadi kalau contoh kalau kita walaupun dari segi apa ni saya ambil kita contoh macam insurans kenderaan motor lah. Kan? Contoh insurans kenderaan biasanya kalau berlaku apa-apa kemalangan kan kita bukan dapat 100% tau. Kita kena bayar satu amount dulu. Kita kena bayar satu amount dulu. Contoh kita kena bayar dalam bentuk 400 biasanya, RM400. Bayar dulu 400 baru dia akan kira kita punya kerugian tu. Papasan tu. Kita tak dapat 100% papasan tu. Okey? Boleh? Boleh. Yang ni dia co-insurance ni last sekali dalam buku teks kan. Okay. Puan Lim memiliki sebuah rumah banglo. Okay. Yang mempunyai nilai boleh insurans sebanyak RM500,000. Ni nilai boleh insurans kan. Rumah tersebut diinsurankan dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan co-insurans 70% daripada nilai boleh insurans. Okay. Jika rumah Puan Lim hangus terbakar, berapakah papasan yang diterima oleh Puan Lim? Ni macam ni lah. Contoh, nilai yang dia boleh insurans RM500,000. Kan? Cuma rumah tersebut diinsurankan dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan co-insurans sebanyak 70%. Jadi pampasan dia akan dapat hanyalah 70% daripada RM500,000. Dia tak boleh dapat 100%. Jadi berapa dia dapat? Kita kira lah 70% daripada RM500,000. Kamu akan dapatlah jawapan dia RM350,000. Nampak? Okay? Tapi yang ni, kamu kena ingat kita tak boleh tipu tau. Yang ni bahaya ni. Kita tak boleh tipu. Kalau tipu nanti kalau masa jadi apa-apa, insurans tahu, kita kena denda. Kan? Contoh macam ni lah. Rumah ni, nilai boleh insurans sebanyak RM500,000. Kita kata kalau ambil RM500,000 banyak sangat tu lah. Kita pergi bagi tahu kan, saya nak ambil untuk RM200,000 sudah lah. Nanti bila dapat insurans, dia kira balik, dia kena kira peratus dia. Kena kira balik peratus dia. Berapa peratus dia kena kira. Kan? Tak dapatlah macam ni. Jangan harap. Okay? Tapi kalau macam ni, kalau co-insurance 70, maksudnya kita akan dapat 70% je lah daripada apa yang kita nilai yang kita insurankan tu. Okay? Tengok. Nombor 6 dah. Kita masuk kertas 2. Sekejap ni. Boleh ke ni? Masih bernyawa. Masih bernyawa. Okay. Kita tengok kertas 2 kan. Okay. Encik Aziz mempunyai pelindungan insurans perubatan dengan had tahunan sebanyak, ini kena faham ini limit had dia. Apa maksud had? Dia tak boleh lebih. Setahun dia tak boleh lebih, claim lebih pada RM150,000 tak boleh. Dia telah mengalami kemalangan dan dimasukkan ke hospital selama beberapa hari. Kos perubatannya adalah sebanyak RM22,000. Okey. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Aziz jika polisi perubatannya mempunyai ni deductible ni penting. Deductible sebanyak 500 dan penyertaan peratusan ada co-insurance pula. 70-30. Ni banyak benda kat sini ni. Okey? Yep. Okey. Ini dia silap tulis, kamu betulkan ni. Ni betulkan dia silap. Patutnya apa? 70-30 ni. Bukan 75 Okey. Yang pertama, kamu tengok. Kita kira dulu kos perubatan kasar. Kos perubatan kasar. Sebelum tolak apa-apa. Okey. Berapa kos perubatan kasar? Sama dengan kos tolak dengan deductible. Kos. Kos yang dia kena tolak dengan deductible. Itu namanya kos perubatan kasar. Nampak? Sebab apa? Deductible ni kita bayar. Kita kena bayar. Insurans tak bayar tau.
Jadi berapa kos dia tadi? 22,000. Kena tolak berapa deductible? 500. 500. Jadi yang tinggal 21,500. Tu kena faham kos perumahan kasar. Ini kos perumahan kasar yang kita nak kira ni, yang insurans nak bayar. Sebab tu lah 500 kena tolak. Insurans tak bayar 500. Kalau kita masuk hospital, kita kena bayar dulu 500. Deductible ni. Kalau 500, kita kena keluar duit juga 500. Bukan pergi masuk kosong je, tak boleh. Okay. Yang kedua, kos ditanggung Encik Aziz. Okay. Kos yang ditanggung Encik Aziz. Kita kena kira. Kos ditanggung oleh Encik Aziz. Yang sakit ni kena bayar juga. Deductible lain. Dia kena kira nak. Yang mana dia kena bayar Encik Aziz? 70, 30 ni. Maksudnya, 70 ni insurans tanggung. Nampak? 30 ni kita tanggung. Nampak? Kita sendiri. Encik Aziz. Boleh faham tak ni? Apa maksud 70, 30? Maksudnya 70 ni insurans akan tolong bayar kan? Nampak? Tapi 30 ni kita yang kena bayar sendiri. Sebab tu namanya sebab tu namanya co-insurance. Co-insurance maksudnya aku sikit kau sikit lah. Tapi sebab kita ambil insurans nak tolong kita jimatkan kos. Sebab tu insurans akan bayar lebih. 30% kita kena kira. 30% daripada mana? Daripada mana? Kita kena kira daripada kos tu. Kos apa ni? Kos ni lah. Iaitu 21,500. Nampak? Yang ini datang daripada co-insurance. Datang daripada co-insurance. Lepas tu, dia kena kira. Yang tadi dia dah bayar berapa? Encik Aziz tadi 500 ni pun dia kena bayar tau. Nampak? Yang ni yang selalu silap ni bila pelajar kira. Yang ini kita kira produk kasar. Kos kasar. Sebab apa? Dia ada deductible tu 500. Nampak? Yang ini pula, yang Cik Aziz kena bayar. Ini datang daripada mana? Ini datang daripada co-insurance. Ini deductible. Pun dia kena bayar je. Dua-dua ni Cik Aziz betul kita kira dua-dua. Ambil kalkulator tengok. Cuba tengok ni berapa. Berapa ribu ni? 6,950. 6,950. Yang ni yang Cik Aziz kena bayar. Kan? Nampak? Jadi, jumlah pampasan. Jumlah apa ni? Jumlah pampasan. Soalan tanya apa? Sekejap. Saya tak baca soalan pun. Hitung bayaran yang perlu ditanggung Encik Aziz. Nampak? Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Aziz. Yang inilah jawapan kita sini je lah. Bayaran yang ditanggung Encik Aziz. Maksudnya balance dia, insurans bayarkan. Baki dia 22,000, tolak ni, insurans tolong bayar. Yang ni yang Encik Aziz kena bayar banyak ni. Cuma yang ni kena jaga kira ni. Kos ditanggung oleh Encik Aziz. Boleh ingat tak ni? Nanti tengok balik lah. Tengok balik contoh. Tengok balik. Cuma kita bagi contoh macam ni lah contoh. Contoh, kita tengok apa jadi. Okey. Tengok contoh. Encik Ali. Encik Ali dia ada had insurans dia. Hand pula tak apalah. Had insurans dia adalah RM300,000. Setahun contohlah kan. Kemudian dia kemalangan. Dia punya kos perubatan. Kos perubatan dia adalah dia kena RM80,000. Kena operation semualah. Kan? Kemudian dia punya deductible. Deductible dia RM3,000. Contoh saya bagi. Dan dia punya co-insurance 80-20. Okay, ini contoh soalan dia kan? Nampak? Tapi sekarang soalan dia, berapa pampasan dia dapat? Pampasan yang Encik Ali dapat. Yang insurans bayarkan. Nampak? Okay. Macam mana kita kira tadi?
Mula-mula kita Dia kira apa dulu? mula Kos kasar. 80,000 tolak kena 3,000. Dia kos perempuan tolak deductible. Betul. Yang ni 80,000 tolak dengan 3,000 dulu, betul? Kita Betul. dapat sini 77,000. 3,000. Betul. Lepas tu kita Betul. kena bayarlah kos yang Encik Ali bayar. Encik Ali kena bayarlah. Kena bayar sama dengan berapa persen? Ni dia punya. 20 tu dia punya. Ha, So lah mesti. 20% Terus. darab dengan 7. Kena ambil benda ni 7700 ni. Kemudian campur dengan deductible tu pun dia kena bayar. Ini kos yang dia kena bayar. Cuba tekan calculator. Apa ni? Dapat 18,400. 18,400. Okey. Jadi berapa yang insurans tolong bayarkan? Insurans bayar. Kan. Kita tolak lah. 80,000. Nampak? 80,000 tolak dengan 18,400. 64,600. 60? 4,600. 60, 64 ke 60? 64,600. 64? 64,600. Betul. Ini 18,000 ke? Ah. 18 bukan 60. 61,600. 61 betul? Kan? Okey. Jadi boleh faham lah kira dia kan? Macam mana kira? Boleh. Boleh faham terus apa benda co-insurance, betul tak? Boleh. Okey, cantik. Kita tengok terus. Nombor 2 pula. Nombor 2, Encik Raimi pula. Rumah pula Encik Raimi. Nombor 2, Yep. Encik Raimi mempunyai rumah kediaman dengan nilai boleh insurans harta sebanyak 400,000. Ni yang tadi, ini nilai boleh insurans tau. Kan? Okey, tu dia dah. Kalau dalam exam, kadang-kadang benda ni tak tulis ni. Kamu kena senarai dulu yang ni apa, kerugian berapa ni semua kena tulis. Okey? Encik Raimi telah membeli polisi dengan nilai insurans sebanyak RMX. Wah, saya tak tahu. Jadi insurans. Dia beli insurans RMX. Insurans. Jadi kena buat algebra nanti kena buat persamaan ni. Dengan deductible. Okey, deductible ada dia bagi. Deductible dia 4,000. Ni ada tulis kat sini. Okey. Encik Raimi menerima pampasan sebanyak. Okey, pampasan 49,650. Setelah rumahnya mengalami kebakaran dengan kerugian sebanyak 58,000 pun ada tulis kat sini. Hitung nilai yang diinsurankan oleh Encik Raimi. Okey. Sekarang kita tulis dulu. Apa yang dia tak ada kat atas ni. Jumlah pampasan. Jumlah pampasan sama dengan RM49,650. Okey. Kemudian, macam mana kita nak kira jumlah pampasan ni? Jumlah pampasan kita kira adalah sama dengan insurans dia. Nampak? Nilai yang diinsurankan. Berapa dia insurankan? Per dengan nilai boleh insurans. Berapa yang diinsurankan? Per dengan nilai boleh insurans. Dia macam kira pecahan sebenarnya. Berapa kita bayar daripada nilai sebenar. Kemudian darab dengan berapa kerugian kita. 58,000. Okey, kemudian deductible kena kira tak? Jangan lupa kena tolak lah. Kan? Deductible apa? 4,000. Yang tu yang kita panggil jumlah pampasan yang kita dapat tadi. 49,650 tu dapatlah cari X. Dia kalau kamu tengok benda kat sini, dia macam pecahan. Pecahan. Pecahan ni maksudnya apa? Berapa kita bayar daripada keseluruhan. Ni pecahan. Darab dengan berapa kita punya kerugian. Okey. Tolak dengan deductible. Yang ini kita panggil dia pecahan. Pecahan
nilai insurans. Darab dengan apa ni? Yang ni kerugian Kerugian tolak dengan deductible. Deductible. Jadilah yang ni kita panggil dia jumlah pampasan. Okey, sekarang boleh tak kira X? Ambil kalkulator ni, pakai yang saya ajar buat equation tu. Alamak, kalkulator saya memang hilang lah. Itu saya gelak kat orang. Kalkulator hilang. Sekarang kalkulator saya hilang. Datang balik karma. Kita buat manual, saya boleh buat. Boleh. Ada kalkulator? Ada. Okey, ambil ni dulu. 49650. Okey. Campur dengan 4000. Dapat. Tekan sama dengan? Dah. Okey, kemudian bahagi dengan 58000. Ni pindah bahagi. 58000 dah. Dah, tekan sama dengan? Darab dengan 400,000 pula. Dapat X kita berapa? 370,000. 370,000 betul. Okey. Kena ingat ni. Kan? Kalau masuk exam ni, bukan bab 3 dengan bab 4 ni. Ini bab yang orang kata killer tau sebenarnya. Tak ramai yang reti jawab nanti. Peluh ni orang tengok lu soalan macam ni cikgu. Skip. Tak sempat tengok lagi dah peluh dah. Gerak lu kata bye-bye. Skip dulu, buat yang lain dulu kan. Tapi sebenarnya kalau faham, sebenarnya benda dia simple je, betul tak? Dia simple tapi cuba tu je lah. Dia nak faham tu je lah. Kena cikgu. Nak faham satu, lepas tu nak ingat fakta kan. Dia macam kalau insurans ni macam ni kira. Kalau yang ni macam ni kira. Sebab tu lah ejen insurans kaya. Kan, nampak tak? Siapa nak pergi kira benda ni semua, betul tak? Lepas tu kita upah orang je. Kan? Kalau kita kira sendiri, buat pandai-pandai nak kira sendiri. Tak apa, aku kira sendiri lah. Nanti aku nak bayar, senang jimat. Tak ada. Jam, kena tipu adalah nanti. Kan? Macam bab ni sesuai untuk orang bernafsu nak beli barang banyak. Yang ini bintang nombor 3 ni. Kau tengok nombor 3 ni. Kenapa saya bintangkan? Okey. Sabar. Bila cerita pasal kereta ni, kan? Jalan kerja, soalan dia pendek je tau. Soalan dia tak banyak mana pun. Tapi jalan kerja dia tengok. Puan Sarah menetap di Semenanjung Malaysia. Ni penting. Kalau Semenanjung Malaysia, lain pengiraan dia. Sabah Sarawak, lain. Kereta. Soalan tak bukan kaleng-kaleng. Ford Mustang dia mainnya. Betul tak? Tak main V. Tak main V. Tak main. Dengan nilai semasa 295,000 harga ni. Adab. Jangan. Kejap. Jangan wire ni. Tak mau. Okey. Nombor 1 kita kena tengok apa? Dia kena ada jadual. Dia ada jadual dia, okey? Jadual kita tengok jadual tarikh motor. Sekejap saya cari jadual tarikh motor. Mana ke tak ada jadual ni, jam juga ni. Jadual tarikh motor kejap. Ni. Yang ni dia bagi dalam exam tau. Ni. Jadual tarikh motor. Okey. Betul ke? Saya tengok kat mana ni? Sekejap, betul. Jadual tarikh motor 2015. 2015. Sama lah ni. Tak tukar lagi. Okay. Yang berapa ramai je tengok yang benda ni. Takut terbentar darah dia tengok. Okay. Kau ada kata apa? RM26 untuk setiap 1,000 atau sebahagian daripadanya pada nilai melebihi 1,000. Jadi maksudnya apa sini? Cerita dia. Tambah RM20 untuk setiap RM1,000. Okey. Atas sebahagian. RM1,000 yang pertama tau. RM1,000 yang pertama.
Kan? Maksudnya Maksudnya kasih kat, apa? Duit kos kena ditambah RM26 untuk setiap 1,000 yang pertama je tu. okey, ya, dah maksud you. Okey. Mula-mula kita kira untuk 1,000 yang pertama dulu. RM 1,000 yang pertama Yang pertama. Okey, sekarang kita kena tengok dia punya sisi kat mana. Mana dia sisi dia? Dia 2,261. Jadi dia duduk dekat 3,050 tu. hmm, dah kan? Ha. Jadi dia duduk dekat 3 betul ke duduk sini? 2,261. Tak, dia duduk sini. Betul lah. Dia duduk kat 3,000 nampak? Sebab ayat dia tidak melebihi, jangan silap. Oh. Maksudnya kalau 2,200 maksudnya bawah 2,200. Kan? Jadi dia duduk dekat 2,261 maksudnya dia dah masuk dalam sini. Kan? Jadi dia kena bayar berapa? Kalau dia ambil komprehensif 372 60 sen. 370 Tu sen. kita kira dulu. Maksudnya 372 60 sen. Okey? Jadi kita dah kira berapa? Kita dah kira RM 1,000 yang pertama je. Okey? Sekarang kita tengok cerita dia pula. Seterusnya kat situ RM26 untuk yang seterusnya tu. RM26. Maksudnya kita kena buat macam mana? Yang 26 berdua RM26 tu. RM26. Yang mana jadual dia kata ni. Untuk setiap 26 1,000 tambah. atau selain daripada melebihi nilai 1,000. Jadi maksudnya kita kena ambil harga kereta dia 255,000. Tolak 1,000 yang pertama. Kan? Kemudian kena darab lah. Dengan apa? RM26. Betul tak? Darat 26 ke ataupun dia tu? Ni saya lupa ni. Tak bagi 1,000 mati lah. Ah. Dia untuk per 1,000 ni. Jadi kemudian kena darab dengan RM26. Macam tu. Itu maksudnya. Dia setiap kali satu bulan dia pertama bayar dapat RM26 perpasan macam tu ke ataupun dia setiap kali bayar 1,000 je tu? Tak, dia kita bayar sekali je road tax ni. Road tax pula. Insurans ni. Insurans ni kita bayar sekali je. Maksudnya kita beli untuk setahun terus. Jadi kita kira berapa setahun dia kena bayar. Nampak? Dia bukan bulan-bulan. Insurans kereta ni dia tak boleh bayar berbulan. Dia kena bayar sekaligus. Untuk 1 tahun. Ni kita tengah kira yang ni. Nanti kena campur lagi lah. Cuba kira berapa ni dapat. Banyak ni. Kereta dia mahal ni. 6,604 dapat tu. 6,000 600. 604. 6,604 lah. Betul? Okey. Kan? Kemudian, jadi berapa premium kasar dia yang dia kena bayar? Premium dia kena campur. Ni, campur yang ni. Itu yang dia kena bayar. Jadi bila kita campur, kita dapat apa? 6,976. 60 sen. Ni senang sikit kira. Sebab campur tak ada lebih. Okey. Adakah dia kena bayar semua? Tak. Kita tengok apa dia punya tolak dia pula. Tolak dia, nama dia NCD. Kan? Non-claim discount. Diskaun kalau tidak ada sebarang tuntutan dalam masa tahun lepas lah. Kan? Banyak ni dia dapat 45%. Dah macam kereta saya dah. 45%. Jadi kita kena buat apa? Kita kena tolak lah 45% tu. Nampak? Jadi NCD ni kita kena tolak. NCD adalah apa? 45% daripada yang dia kena bayar. Jangan kira pada harga kereta. Scam sikit. 6,976.60. Cuba kira. Berapa tinggal? Dapat 3,139. 3,139. 3,139. 47 sen. 47. NCB ni tolak tau. Jadi berapa jumlah yang sebenar dia kena bayar? Jadi kita panggil dia premium. Kasar dia, kasar dia. Ni premium asas lupa tadi. Premium kasar dia adalah sama dengan yang ni
Tolak yang ini. Dapatlah jumlah yang dia kena bayar. Dapat 3,837 837 ringgit 13 sen. 13 sen. Boleh? Okey. Kita try satu contoh. Baru boleh faham Betul tak? Okay, jom kita kira insurans kereta saya. Encik Azman. Encik Azman menetap di Semenanjung. Semenanjung. Malaysia Okey, kereta Proton. Proton Azora. Okey. Dengan nilai kereta saya nilai kereta saya tinggal RM32,000 je. Dah lama pakai. Okey. Lepas tu CC dia 1597. Ni kereta Proton Azora. CC dia. NCD saya adalah 45% juga. Sama macam kereta Mustang ni. Cuma dia mahal sikit lah. Okey. Ini maklumat-maklumat yang kita perlukan. Itu je. Nampak? Cuma yang ini. Yang ini sebenarnya nilai semasa ni biasanya bila kita masuk dekat sistem nak bayar insurans tu dia akan bagi tau nilai semasa kita berapa. Dia kira lah kereta saya tahun bila beli, dia kira lah nilai semua dia kira siap lah. Dia macam mana nak kira mula-mula? Yang pertama kita kena kira apa dulu? Kita kira yang 1000 pertama, betul tak? Nombor 1 1000 pertama. 1597 kat mana duduk? 16 ni lah, betul tak? 16 ni maksudnya ni lah. 305 50 sen. Tak jauh ada pun dengan Mustang lah. Tak jauh lah. Cuma jauh 72 itu. Jadi 305 50 sen. Okey. Yang kedua ni jauh. Yang kedua ni jauh sebab saya punya kita panggil apa ni? Insurans pakai RM26 tu kan? RM26 darab dengan saya punya 32,000 tolak dengan 1000 per dengan 1000. Betul? Betul. Berapa dapat? Sekejap. RM806. 806. Ngam-ngam kosong-kosong. Ngam. Okey, jadi berapa saya punya insurans? Saya punya premium asas. Campur dua ni, saya akan dapat 1,121. Betul lah? 20 sen. Kan? Tak ada dua. Satu. Tak ada dua Tak ada satu. Satu. Okey. Woi, rugi aku tambah RM10 tu. 1,111 50 sen. Adakah saya bayar semua? Tak. Kenapa? Ada NCD. Ada masih itu. NCD saya 45%. Jadi saya kena kira 45 per 100 daripada 1,111 sen. Berapa dapat? Dapat 518 sen. 518 sen. 518 sen. 518 sen ni. NCD saya. Betul tak? Jadi berapa saya kena bayar? Premium kasar sama dengan 1,111 tolak dengan 500 ni. Berapa tinggal? 611.32 sen. 32 sen. Okey. Ini yang saya kena bayar. Tapi kenapa namanya premium kasar? Sebab dia belum total lagi. Nampak? Kita boleh tambah tau. Ini yang kita belajar dalam SPM sampai dekat ni. Tapi kita boleh tambah. Contoh, tahun ni saya bayar 700 lebih.
Kenapa 700 lebih? Saya bayar. Saya tambah apa? Saya tambah kalau tu terang, saya tambah dengan insurans saya tu saya tambah apa? Saya tambah murah je, berapa ringgit je saya bayar. Semua total saya 700, maksudnya saya tambah apa? Kalau pancit. Kalau tayar pancit tak payah buat sendiri. Dia datang tolong buat insurans. Kalau minyak habis pun insurans datang. Nampak? Punyalah malas. Kan? Maksudnya saya bawa kereta sampai tengah jalan minyak habis. Saya tak payah turun tahan korang. Tolong beli minyak. Tak payah. Saya hanya call insurans saya. Okey, saya sekian berada kat mana. Kereta saya breakdown. Dia tanya breakdown kenapa encik? Minyak habis. Dia gelak dulu lah. Apa? Tapi sebab insurans kita ada, dia akan datang bawa tong tolong isi minyak. Tapi dia ada limit lah. Saya tak tahu apa limit dia setahun. Saya ambil semua. No, saya tambah cermin. Saya tambah apa? Tu 250 kilometer tau. 250 kilometer. Boleh tu free. Kemudian minyak habis. Kemudian bateri habis. Bateri habis pun. Tapi bateri habis ni dia tak ganti bateri. Dia cuma datang tolong jumper. Hidupkan semula kereta tu. Kan? Kemudian satu lagi apa? Tayar pancit. Dia kosongnya macam yang kereta tu setakat on macam tu, lepas tu biar sampai dia baru baiki. Sebab punyalah malas. Kan? Tak ada. Sebab apa ni? Kan? Paling leceh tayar pancit. Kan? Kau tahulah kalau ni kena turun tayar. Dia besar tayar dia. Dari spare dia berat mampus. Tu kena buka lagi. Saya pernah jadi balik kampung tu tayar pancit. Dalam kereta saya penuh dengan barang-barang. Punyalah berat. Tayar pancit kita boleh buat benda baru. Kan? Dia kena ambil semua ni lah. Lepas tu saya ambil pula yang saya ambil dengan Takaful Malaysia. Dia ada kelebihan dia sikit. Sebab apa? Kalau kita tak claim, dia ada bagi cash. Ada lebih sikit. Okay? Tak apa tu. Nanti tu promote pula kan. Tak boleh. Okay? Jom kita tengok soalan seterusnya. Boleh ni? Boleh Boleh. Dapat idea lah sikit macam mana kira. Dia, kalau dalam exam, contoh soalan ni, kalau dia bagi 6 markah ke 5 markah, tak dapat kosong lah. Betul tak? Jangan kosong je. Jangan kosong. Exam jangan kosong. Susah macam mana pun jangan kosong. Okay? Kita tengok soalan Nombor 4. Puan Anita, seorang ibu tunggal. Allah, ibu tunggal wanita ni. Merupakan pendapatannya 4,500 bulan. Puan Anita ingin membeli polisi insurans perubatan untuk dirinya sendiri. Pada tahun ini, Puan Anita berumur 32 tahun dan tidak mengidap sebarang penyakit serius. Jadual di bawah menunjukkan 2 polisi insurans dari syarikat M&N. Yang ni yang saya tak suka ni, kena pilih. Betul tak? Saya rasa itulah. Berdasarkan jadual di atas, tentukan plan polisi insurans dari syarikat mana yang lebih sesuai. Okey, kita kira. Pertama, kita kira dulu tengok apa dia bagi tahu ni. Untuk ni had tahunan dia. Ini sikit. Ini? Tak. Jadi kat sini kalau kamu ambil mana? M. Ya, menang tak? Menang. Kita tanda 1-0. Kan? Bilik dan makanan. Sama je. Sama je. Allowance harian tak ada. Wah, baik. Tapi dia had tahunan tinggi tapi allowance harian tak ada. Yang ni menang. Kemudian rawatan kanser pesakit luar seperti dikenakan tertakluk pada had tahunan. Bila tertakluk pada had tahunan, maksudnya pemenang dia jatuh kat N balik, betul tak? Sebab had dia tinggi. Faedah kemalangan. Mamat dia menang pula. Dah macam main bola cerita dia ni. Kan? Deductible. Yang ni tak ada. Yang ni ada. Deductible dia tak banyak pun. Tak apa, kita ada. Ni tak ada maksudnya ni menang. Okay, premium tahunan. Yang ni menang. Kenapa? Sebab lagi murah. Sebab dia murah. Okey. Ni draw ni. Mana 3 sama ni? Draw. Ni. Cuba saya tanda. Kelebihan dia. Okey. Jadi saya rasa kalau saya lah kan. Saya rasa saya lagi ambil N.
Kamu mana? M. M. Sebab saya ada kemalangan. Ni, faedah kemalangan. Dia tak dia tebus dengan dia ada faedah kemalangan. Tu okey dah. Oh, okey. Saya ambil N. Tahu kenapa saya ambil N? Sebab saya ada tu. Saya tanya kamu Kalau kamu kemalangan, betul tak? Kamu kena masuk hospital, betul tak? Bila masuk hospital, kita boleh claim tak? Boleh. Boleh juga. Limit kita besar, baik. Cuma kita tak dapat lah faedah ni. Dia ada lebih sikit lah. Tapi still kita boleh claim. Kan? Satu lagi, kita punya bayaran tu yang penting ni. Nampak? Bayar sikit. Nampak? Limit besar. Maksudnya kalau setahun tu, kalau tak jadi 2-3 kali accident, banyak ni. Nampak? Jadi saya rasa kalau saya ambil polisi N lebih sesuai. Sebab yang pertama, kita ambil ni dulu. Bila kita nak bincangkan perbandingan, kita kena nyatakan sama dulu, persamaan. Bila kita nak bandingkan satu benda, kita kena cerita benda yang sama dulu. Lepas tu bila kita dah cerita benda yang sama, baru kita cerita siapa lebih. Kan? Sebab apa? Kalau kita cerita siapa lebih, kita lupa apa yang sama. Nampak? Yang tu yang terjadi dalam kita punya kehidupan kita sebenarnya. Betul tak? Sekarang ni kan, kalau kamu tengok kadang-kadang orang politik lah apa, dia tak pernah fikir pun benda yang sama. Dia kira siapa lebih je. Itu masalah bergaduh lah kerja. Kan? Sepatutnya kita kena tanda dulu apa yang sama. Contoh, sama-sama Islam, sama-sama Melayu, kan? Sama-sama nak kebaikan untuk negara. Kalau tanda banyak sama sebenarnya, betul tak? Banyak sama. Yang beza apa? Sikit je beza dia. Bergaduh pakai nak arak. Lalah rugi rakyat. Ni nasihat kepada semua pemimpin Malaysia. Tiba-tiba. Sebab yang ni record masa orang tengok. Kan? Jadi kat sini, cerita dia, saya ambil persamaan dulu. Apa persamaan? Bilik dan makanan sama. Betul tak? Betul. Nilai bilik dan makanan adalah sama. Okey, sebanyak 50. Yang ini ayat ni kamu buat, kamu tengok markah tau. Kalau markah dia tinggi, kau buat ayat cantik sikit karangan kau. Kalau markah sikit, kau bagi poin-poin je. Okey. Nampak? Kalau kau tengok markah dia, cikgu, markah dia bagi 4 markah je. Bagi poin. Kan? Okey? Premium tahunan pula, ini kita dah bagi persamaan dia. Sebab yang itu je sama, betul tak? Kan? Kemudian sekarang kita bagi dia punya kebaikan pula. Kalau kamu pilih N, kamu kena bagi tahu. Kenapa? Sebab soalan ni open. Kadang-kadang kalau kamu pilih M, tapi reason yang kamu bagi okey, kadang-kadang pemeriksa boleh terima juga. Walaupun jawapan skema mungkin dia bagi ramai orang pilih ni, majoriti akan pilih ni, betul tak? Tapi kamu bagi reason kamu, kadang-kadang boleh terima. Cara kita bagi reason kita tu. Okay? Kenapa saya pilih N? Sebab yang penting sekali duit. Bukan berapa dapat, berapa kena keluar. Sebelum kita nak beli insurans, kita tanya dulu, aku nak bayar berapa? Yang itu penting tau. Nak bayar berapa tu penting. Jadi, premium N lebih rendah. Iaitu RM 839 berbanding. Ni kalau kamu ada kalau nak buat berbanding lagi bagus. Berbanding dengan M sebanyak RM1421. Tapi berbanding ni tak letak, kalau tak letak pun tak apa. Yang penting kita nyatakan apa kita punya, yang kita pilih tu. Okey? Boleh. Kemudian, premium tahunan akan memberi, kenapa saya pilih ni rendah? Sebab apa? Bila saya bayar sikit, saya boleh gunakan duit yang lebih. Betul tak? Betul. Contoh yang ini 1,421. Yang ni saya bayar hanya 839. Kan? Jadi tujuan saya pilih ni sebab apa? Premium, tulisan buruk ni yang rendah akan memberikan sedikit kelebihan kepada
Puan Anita untuk menggunakan wang ke tempat lain tak sedap pula. Bunyi dia betul tak? Menggunakan wang bagi komitmen yang lain. Maksudnya dia adalah bukan bayar insurans je, ada benda nak belanja lagi, betul tak? Kan? Ini open, maksudnya jawapan ni terpulang. Kenapa pilih ni? Kan? Ada paling senang, ada ramai pelajar dia tulis senang je. Saya pilih ni sebab lebih menjimatkan. Pun tak apa. Bagi reason sikit. Okay? Lepas tu tambah satu lagi. Biasanya markah dia 4, kita tambah 1 point lagi. 1 point lagi apa? Kenapa saya pilih N? Sebab ni lah. Bahkan Had ada. tahunan. Had tahunan je yang nampak jelas, betul tak? Jauh ni. Terlalu jauh beza dia. Kan? Okay. Satu lagi. Syarikat. Syarikat N menawarkan. Had tahunan. Tahunan yang tinggi. Jauh. Oh, jauh kita. Jauh dari syarikat nampak? Kalau nak nyatakan bilangan dia pun tak apa, nak nyatakan nilai dia. Contoh nyatakan nilai dia. Ia itu 500,000 berbanding hanya 150 oleh syarikat M. Tapi kau jangan tulislah exam macam tulisan saya ni. Aku lempang kau nanti. Buruk sangat tulisan ni. Boleh faham tak ni? Boleh. Tapi cerita dia macam ni lah. Soalan ni bila soalan kita pilih dia, sebenarnya dia open. Kita sendiri tentukan. Tapi kalau masa kita write kelebihan ni, tiba-tiba ramai lagi, banyak lagi yang sebelah sini, baik kita pilih yang belah banyak. Betul tak? Kan? Macam tu cerita dia. Cuma biasanya kalau pasal duit ni, orang akan fikir berapa aku nak kena keluar juga. Kan? Premium tahunan 839. Kalau bulan-bulan dia bayar berapa? Cuba kira sekejap ni. Bahagi 12. 839 setiap bulan maksudnya. Pas dia 12 bulan setahun tu dia bayar 1,068 ringgit. Tak. Bagi ni 839 ni. Bahagi 12. 839 bagi 12 kan. RM69.92. 92 sen. Nampak? Tak banyak betul tak? Kan? Kalau dia bayar bulan-bulan tak berat lah kan. Okey, yang ini? Kalau yang ini bulan-bulan? RM18.42. 80 ringgit. 118. 118? 42 ringgit. 42 sen? 42 sen. Okey. Nampak? Yang ni walaupun nampak tak beza dia tak jauh nampak. Tapi dalam 30 ringgit juga kan. Betul tak? Kalau macam ni maksudnya dia boleh guna lebihan duit tu untuk beli barang-barang keperluan lain lah. Dia bukan bayar ni sedebuk macam ni. Tapi kalau kita biasanya, kalau insurans dia lebih senang. Kalau kita ada kredit kad tadi, dia akan tolak siap-siap. Jadi kredit kad tu akan pecahkan kepada 12, kita bayar sikit. Macam tu. Kan? Okay, sebab takut lupa. Kalau kita terlupa bayar bulan-bulan, kita lupa. Nanti kena jadi berapa? Dia charge tau. Kita terlupa bayar. Okay, boleh Nick? Betul. Yep. Okay, habis kot? Habis dah. Okay. Untuk latihan pengukuhan takat ni je lah dulu, insyaAllah. Untuk hari ni, kau pun belajar seorang-seorang lah. Best lah macam ni. Apa? Sebabkan kita boleh terus nak sikit faham. Sikit tanya sebabkan takut kesennya ramai-ramai tu ada orang lain nak tanya kita, nak tanya pun tak. Mana ni sebabkan akan boleh faham dulu tu. Ya, petang ni datang ke? Dia tu syarikat online ke dekat sini ke? Dekat bersemuka ada, online pun online, tapi online hari ni saya nak try buat live saja. Tapi saya memang kalau petang ni yang sapuan semua akan datang kot. Kelas. Tengok lah. Tengok je kalau datang Okey, jadi untuk hari ni takat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.